Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi dalam channel Misty Bongster. Sekarang Jumaat malam Sabtu, tepat pukul 2.45 subuh. Okay, baru balik kerja. So, nampak view cantik, keadaan sunyi, sedap sikit nak nyembang. Okay, untuk cerita kali ini kita mengisahkan pasal satu ilmu hitam di mana ada sesetengah pengamal-pengamal ilmu ni yang tinggal di daerah Semporna, Sabah. Aku sendiri ada pengalaman diganggu dengan makhluk ni, di mana makhluk ni sebenarnya adalah manusia yang mana mengamalkan ilmu-ilmu hitam yang wallahualam apa kelebihan aku tak tahu. Aku pernah diganggu dengan benda ni 2 kali. Kali pertama, aku dengan member aku minta aku temankan dia, stay kat rumah dia bermalam. Sebab bapak dia pergi outstation. Abang ipar dia pun outstation. So yang ada lelaki kat rumah tu cuma dia seorang dengan ada seorang budak kecil lah. So dia minta aku temankan dia stay kat rumah sekali. Rumah member aku ni, dia rumah jenis rumah kayu, bertiang tinggi. Tapi tak tinggi mana lah tiang dia. Kalau kita nak turun masuk bawah rumah tu, kita kena menunduk jugalah. Malam tu, sebab member aku ni dia jenis dia meniaga ikan bakar Semporna. So malam tu kita orang balik lewat sekitar pukul 1 lebih 2 macam tu lah. Kita orang balik lewat. Sebelah rumah dia ni ada satu pokok yang besar yang boleh tahan kat seram dia sebenarnya. And then kita orang pun dengan bekal ikan bakar tu dengan putu. Putu ni adalah satu jenis makanan daripada ubi kayu yang dimasak steam. Kita orang makan, tengah-tengah makan, tiba-tiba kita orang dengar bunyi penanggal ni tau, atau lebih dikenali sebagai balan-balan. Orang Sabah panggil, atau orang Semporna panggil bal-balan. Benda tu berbunyi sangat-sangat kuat, seolah-olah betul-betul ada di bawah rumah, di bawah kita orang yang sedang makan ni. Dan pepatah orang tua-tua, makhluk ni bila dia berbunyi dekat, maksud dia masih jauh. Tetapi bila dia berbunyi macam daripada jauh, sebenarnya dia betul-betul sebelah kita. Kita orang tengah seronok makan. Tiba-tiba makhluk tu berbunyi. Bunyi dia macam ni. Kuak! Aku dengan member aku ni pun terkejut. Kita orang masing-masing pandang mata macam ni. Terkejut punya pasal. And then member aku pun terkejut, ajak aku masuk rumah. Dia cakap, "Bong, jom masuk rumah." Seram aku, dia cakap. Dan aku bagi tahu dengan member ni, kalau bunyi dia dekat, maksud benda tu jauh tau. Betul member ni cakap, Habis tu takkan kau nak tunggu dia datang baru nak masuk. Cakap, "Okey, jom kita masuk." Sampai kita orang masuk dalam rumah, akak member ni baru lepas bersalin. Masih dalam pantang, baru dalam beberapa hari dia bersalin. Malam tu kita orang dah tidur dah sebenarnya. Kita orang dah tidur. Member aku kejutkan aku sebab dia cakap, akak aku dia cakap mengerang kesakitan. Aku pun bangun, cuba tengok apa yang jadi. Kita orang masuk dalam bilik akak member ni.
nampak akak member ni sedang menangis teresak-esak tau. Dia ketakutan. Dan aku pun tanya, kenapa kak? Kenapa nangis? Dia cakap ada benda nak, macam nak makan dia ke, nak, memang nak, macam nak terkam dia lah. Dan kita orang pun tanya, benda, apa benda tu? Cakap dia macam, dengar bunyi tadi tu? Lain macam tu. Cakap dia macam, tanya, benda, apa benda tu? Cakap dia macam, cakap dia macam, cakap dia macam, aku dekat public ni, dekat open space ni, tak ada pokok. Bunyi macam binatang tu, macam balan-balan tu. Lain macam. Okey, kita sambung cerita. Akak member aku cakap dia nampak macam ada orang tapi tak ada badan tau. Dia cuba nak rapat dengan akak member aku ni. Dan akak member aku ni menangis, menjerit. Sampailah member aku ni terbangun. Dan kita orang pergilah masuk bilik tu. Dan malam tu kita orang tak tidur. Nak tak nak kena temankan jugalah, bagi akak dia tidur. Dan keesokan hari dia, celah peha akak member aku ni dia lebam. Dia macam macam mana cakap dia lebam gelap tau. Dia bukan lebam yang merah macam orang panggil love bite tu. Tak, dia memang gelap. Memang lebam gila-gila. Dan selepas daripada tu adalah petua-petua, orang tua-tua bagi tahu, cakap untuk menghalang benda ni daripada datang lagi rumah, ambil limau, bawang putih, cucuk dengan paku dan letak di setiap penjuru. Wallahualam, kita tak tahu. Kita cuba buat untuk mengelak benda tu daripada datang, walaupun ya kita tahu setiap sesuatu tu tidak akan terjadi tanpa izin Tuhan. Tapi Tuhan suruh kita untuk berwaspada, untuk cuba mengelak. Sebab tak ada penyakit yang diturunkan tak ada pengubatnya. Okey, untuk cerita kali ni di sini saja. Dan cerita untuk aku kena kacau kali kedua tu pasal bala-balan dia juga, kita akan pergi ke next video. Okay, jangan lupa berseram-seram, subscribe, share dan like. Assalamualaikum.